Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Firdaus Rashid Idris dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Sabtu 11 Mac. Seorang warga emas dari Serian kerugian RM100,300 setelah ditipu melalui panggilan telefon atau phone scam. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri mendedahkan mangsa berusia 64 tahun itu telah menerima panggilan telefon pada 7 Mac daripada suspek yang mengaku polis dari Ibu Pejabat Polis Kontinus Kedah menyatakan mangsa terlibat dengan kes pembuahan wang haram dan dadah. Datuk Muhammad Azman berkata mangsa kemudiannya telah dihubungi oleh suspek melalui aplikasi WhatsApp dan memperkenalkan diri sebagai Datuk Hasanuddin Hassan yang menyuruh mangsa memberikan butiran bank ASB, perbankan dalam talian dan kata laluan. Pada hari yang sama, mangsa telah membuat 5 transaksi wang ke ketiga akaun bank berbeza berjumlah RM60,300. Selepas itu, mangsa membuat semakan perbankan dalam talian untuk akaun BSN dan mendapati berlaku perpindahan wang ke akaun pihak ketiga melibatkan 4 transaksi ke 2 akaun bank berbeza berjumlah RM40,000. Bercakap dalam sidang media di Kuching, Pesuruhjaya itu memaklumkan laporan polis telah dibuat pada 8 Mac lepas. Sepanjang 3 bulan pertama tahun ini, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Sarawak telah menerima 3 laporan polis berkaitan kes penipuan phone scam melibatkan kerugian sebanyak lebih RM1.803 juta. Sementara itu, seorang wanita di Miri kehilangan RM556,042 akibat cinta alam maya. Menurut Datuk Muhammad Azman, wanita berusia 47 tahun itu telah berkenalan dengan suspek yang kononnya berasal dari Brisbane, Queensland pada 10 Januari lepas menerusi laman sosial Instagram. Suspek yang dikatakan mempunyai perniagaan membekal dan penjual jentera berat seterusnya berhubung dengan mangsa menggunakan aplikasi WhatsApp. Suspek telah memberitahu mangsa bahawa beliau akan ke Turki pada 3 Februari dan sedang mengalami masalah kewangan dalam menguruskan perniagaan serta ingin membuat pinjaman wang daripada mangsa. Mangsa yang sedang dilamun cinta serta terpedaya dengan memberi pinjaman wang kepada suspek dengan melakukan 48 transaksi ke 7 akaun bank bermula 31 Januari hingga 3 Februari. Mangsa hanya sedar ditipu setelah suspek tidak dapat dihubungi pada 4 Mac dan mangsa telah membuat laporan polis pada 8 Mac lepas. Setakat 3 bulan pertama tahun ini, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Sarawak telah menerima 10 laporan berkaitan love scam melibatkan kerugian sebanyak RM269,000. Jangan mudah panik jika menerima panggilan yang tidak dikenali dan jangan terus menuruti serta mempercayai tanpa memeriksa kesahihan sesuatu perkara. Itu nasihat Polis Diraja Malaysia kepada orang ramai jika dihubungi pihak yang mencurigakan agar tidak terpedaya dengan penipuan phone scam. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri dalam sidang media di Kuching berkata orang ramai yang mengalami situasi tersebut dinasihatkan jangan sesekali memindahkan wang atau memberikan butiran perbankan, sebaliknya terus menghubungi atau hadir ke balai polis atau pihak bank untuk mendapatkan nasihat. Selain itu, orang ramai juga diminta agar tidak merahsiakan perbualan daripada pemanggil yang tidak dikenali daripada ahli keluarga, rakan-rakan, pihak berkuasa, bank atau sebagainya. Sentiasa berwaspada dan tidak mudah terpedaya dengan muslihat atau tipu helah pihak-pihak tertentu yang membuat panggilan dan menyamar sebagai pegawai daripada SPRM, LHDN, Kastam, Bank Negara, pihak insurans, pihak polis, Pos Malaysia, bank komersial dan lain-lain lagi dengan mengatakan mangsa mempunyai tunggakan kad kredit, hutang pinjaman, mempunyai kes mahkamah atau saman mahkamah, kes tuntutan insurans palsu, kes langgar lari, tunggakan cukai pendapatan perniagaan, nama diguna pakai untuk mendaftar sesuatu syarikat, terlibat di dalam kes pengubahan wang haram, kes jenayah, kes dadah dan sebagainya. Dalam pada itu, orang ramai yang melayari media sosial dinasihatkan agar sentiasa peka dan tidak mudah menjadi mangsa kes penipuan love scam. Sekiranya sedang berurusan atau berhubungan dengan rakan yang baru dikenali di media sosial, pastikan mereka benar-benar wujud dan jangan buat pemindahan transaksi keuangan atas sebab-sebab yang tidak munasabah. Peranan dan pengorbanan penolong pegawai perubatan PPP perlu sentiasa diiktiraf.
Pengarah Hospital Sibu Dr. Nanta Kumar Tirunuvakirasu menyifatkan peranan mereka amat penting dalam melancarkan sistem kesihatan di negara ini. Mereka untuk saya sebagai doktor adalah also known as doctors. Anywhere a doctor cannot reach, the MA will reach. So I think their sacrifice is immense and you must recognize them. So today I'm very happy to be here after 2 years with the good support from my team and I think from JKN, and today we are here together to celebrate this day. So I hope this will be a very memorable and a wonderful day for all of us. Dr. Nanta Kumar berkata demikian pada majlis sambutan Hari Pembantu Perubatan 2023 di Sibu. Sementara itu, bagi penerima anugerah Tokoh Pembantu Perubatan Harapan 2022, Johan Nayan berkata tugas dan tanggungjawab sebagai PPP amat besar selain menuntut kesabaran serta komitmen yang tinggi. Bagi beliau, pengalaman ditempatkan di kawasan pedalaman suatu ketika dahulu antara salah satu kenangan yang terus diabadikan. Kita bermalam di dalam perahu dan pada masa itu apabila kita tidur kita telah hampir dilanggar oleh tongkang. Itu cabaran dan pengalaman yang saya rasa memang saya ingat sampai sekarang lah. Sementara itu, bagi penerima anugerah Tokoh Pembantu Perubatan Negeri Sarawak 2023, Jamaluddin Elias Ali Madong yang baru sahaja bersara tahun lepas, yakin profession PPP akan terus disanjung mulia dan menasihati generasi muda PPP untuk terus berkhidmat dengan cemerlang. Bekerjalah dengan penuh dedikasi, penuh bertanggungjawab dan komited dengan tugas yang telah diberikan oleh supervisor kita. Sambutan Hari Pembantu Perubatan 2023 peringkat negeri Sarawak disambut di Sibu yang bertemakan Bakti Mulia, Profesion Diperkasa, Masyarakat Sejahtera. Unit Pembelajaran Sepanjang Hayat PSH Kolej Komuniti Mas Gading KKMG meneruskan inisiatifnya untuk memperkasa usahawan komuniti melalui program keusahawanan komuniti kepada penduduk di sekitar daerah Bau, Lundu dan Pedawan. Menurut pengarah KKMG Shirley Philip, seramai 15 orang peserta telah dipilih untuk menyertai program tersebut iaitu kursus gubahan bunga. Shirley menjelaskan ia merupakan program khas di bawah PSH yang melibatkan 67 buah kolej komuniti dan 127 program pada tahun lepas. Para peserta terdiri daripada suri rumah tangga dan belia yang ingin menjana pendapatan sendiri di samping membantu meningkatkan kemahiran diri. Katanya kursus kemahiran gubahan bunga yang dijalankan selama 9 hari itu disampaikan oleh tenaga pengajar dan usahawan yang berjaya dengan berpengalaman dan kepakaran masing-masing dengan harapan di akhir kursus peserta mula membuat tempahan dari luar serta membuat surprise delivery melalui platform media sosial sendiri musim convocation serta hari keagamaan. Beliau memberitahu KKMG akan sentiasa bekerjasama dengan persatuan, pertubuhan dan pertubuhan bukan kerajaan di kawasan setempat melalui kursus-kursus pendek yang ditawarkan untuk membantu masyarakat setempat khasnya kepada golongan B40 dan belia. Shirley berkata demikian pada majlis penutupan kursus program keusahawanan komuniti KKMG di Kuching. Tanah yang luas di Sarawak menjadi tarikan kepada pelabur-pelabur asing ekoran isu keterjaminan makanan. Pengurus Perdagangan dan Pelaburan Pejabat Perdagangan dan Pelancungan Sarawak di Singapura atau Status Tan Teng Cheng berkata pihaknya meletakkan fokus kepada perkara tersebut yang juga menyaksikan 5 memorandum persefahaman MOU dimeterai sejak 2019. Tan Teng Cheng memberitahu perjanjian tersebut menandakan hubungan kerjasama yang lama antara Sarawak dan Singapura termasuk bekalan haiwan ternakan, arena digital, tenaga boleh diperbarui dan agro makanan. Very widely welcome, bilateral, two ways into Sarawak and also SMEs of Sarawak visiting Singapore to understand the market better. Just 2 weeks ago, we have a sizable group of 52 SMEs from Singapore. They are here. They were here on a 3-day trip to understand the requirement of the Sarawak market, the opportunities that Sarawak can offer, to these overseas business men.
Beliau yang ditemui RTM pada Jerayawara Status 2023 di Kuching turut menyasarkan untuk meningkatkan hubungan dagangan dua hala sektor perdagangan, pelaburan dan pelancongan Sarawak Singapura. Jerayawara sehari tersebut bertujuan membolehkan lebih banyak perusahaan kecil sederhana PKS mengetahui tentang khidmat yang disediakan oleh Status kepada komuniti perniagaan di Sarawak untuk menembusi pasaran antarabangsa menerusi Singapura. Jerayawara sehari tersebut bertujuan membolehkan lebih banyak perusahaan kecil sederhana PKS mengetahui tentang khidmat yang disediakan oleh Status kepada komuniti perniagaan di Sarawak untuk menembusi pasaran antarabangsa menerusi Singapura. Kerajaan negeri sebelum ini turut mencadangkan agar pejabat berperanan serupa Status untuk dibuka di Brunei dan Pontianak, Indonesia. Sementara itu, dana sehingga $10,000 Singapura ditawarkan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS di Sarawak bagi tujuan kempen komersial di Singapura. Menurut Eksekutif Acara dan Sokongan Perniagaan Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak di Singapura, Status, Kerry Chan Fahzin, dana tersebut merupakan antara usaha yang dimainkan oleh pihaknya menerusi skim bantuan promosi Singapura. Singapore by Status. So this pass we kept at 10,000 Sing dollar per year per company. That allows Sarawak companies to claim from Status, mainly for promotional activities. And promotional activities covers listing fee because when you enter supermarket, you need to pay for in order to get your products to be listed on the marketplace and the listing rack, and also online listing fee. They can be promotional campaign, advertisement, and also exhibition fee. Ditemui RTM pada acara Status di Kuching, Kerry juga menambah skim tersebut ditawarkan kepada produk yang kurang diketahui termasuk tawaran untuk mengubah pembungkusan mengikut pengguna di kota Singa itu. Jelasnya beberapa produk Sarawak yang tidak perlu pengenalan kepada pasaran Singapura termasuk sayur midin, beras tanah tinggi, lada, gula apung dan juga ikan patin. Status ditubuhkan pada 2019 merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak bagi memperkenalkan produk Sarawak ke peringkat antarabangsa melalui hub perdagangan antarabangsa di Singapura. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Sabtu 11 Mac. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.